Okey korang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam. So hopefully korang semua sihat walaupun di mana saja korang berada. Okey. Uh, so ada yang first time. Ada yang first time. Ramai dah join banyak kali tapi ada juga yang hari ni first time. So yang first time cikgu kenalkan diri dululah. Okey, nama Cikgu Ajwat. So malam ni adalah sesi untuk ulang kaji kertas 2. Okey, kertas 2. Kejap. Oh, okey, patutlah cikgu tak dengar siapa yang bercakap. Sebelum cikgu sambung, boleh apa buka mic jap, cikgu nak tengok keluar tak suara korang. So, macam tak keluar. Keluar. Okey, keluar. Thank you Syafiq. Right, suara korang keluar. Tadi tak keluar, tadi tak ada suara, tak dengar suara korang. Okay. So malam ni kita akan buat paper 2, topik form 5 pula. Bulan November, siapa yang join November hari tu, cikgu dah buat topik form 4. Hari ni kita akan buat topik form 5. Okay, berdasarkan soalan SPM sebenar dan sedikit analisis, sedikit analisis berkaitan dengan soalan kertas 2 SPM. Right. So untuk kertas 2 SPM, bab wave hari ni dan juga hari Khamis. So kita akan ada 2 hari untuk cover wave. So sebelum tu kita tengok dulu topik yang pernah keluar SPM kertas 2 daripada this chapter. Okay, from this chapter keluar apa? Alright. Okay, so ini senarai daripada topik-topik kertas 2 SPM yang pernah keluar topik wave dari tahun 2005. Okay, dari tahun 2005. So, dekat sini, okay, so dekat sini yang ada dekat tepi tu tahun exam. Tahun soalan ni keluar. Yang dalam kurungan adalah nombor soalan dia. Okay, nombor soalan dia. Yang dekat sebelah tu tahun dulu. Okay, sorry. Ada orang call pula tak dapat link. Okay, so the first one is tahun and kurungan nombor soalan. Okay, kurungan nombor soalan. So dekat situ korang boleh tengok topik-topik yang pernah keluar. Okay, kalau kita refer pada tahun lepas 2019, korang boleh nampak tu cikgu dah bulatkan tu. Okay, 2019 cikgu bulatkan tu. Yang keluar dia dekat bahagian essay, nombor 12. So nombor 12 tu maksudnya dekat bahagian C tau. Okay, so bila bahagian C dia akan melibatkan pengiraan. So ada pengiraan, markah pengiraan yang cikgu tulis 5 markah. Okay, ada 5 markah. So tahun lepas dah keluar reflection of sound wave. Tahun lepas. Okay, tahun lepas. Selain daripada reflection of sound wave, tahun lepas juga keluar interference. Okay, tahun lepas juga dah keluar interference. Tapi interference yang keluar tahun lepas is interference of water. Interference of water. Okay, itu tahun lepas interference air. Okay, tahun lepas. So dari situ, kalau kita tengok kepada soalan tahun ni, okay, soalan tahun ni, cikgu baru tengok beberapa trial paper, which is cikgu rasa korang pun ada kot, korang pun ada trial paper yang korang dapat. Mungkin cikgu sekolah korang dah start buat. Ada tak sesiapa yang dah start buat trial paper dengan cikgu sekolah dia? Ada. Ada. Nabi ada buat Okay, so trial paper cikgu baru tengok beberapa negeri lah. Negeri Sembilan. Lepas tu cikgu tengok apa lagi Johor. Kelantan cikgu tak tengok lagi. Okay, tapi soalan diorang interference tak ada. Tu soalan negeri lah, trial negeri. Interference dia tak ada. Okay. So yang banyaknya cikgu tak dapat analisa lagi. Kalau siapa yang ada dalam grup, cikgu ada bagi tahu yang nanti insya-Allah dalam hujung bulan 12 kot, selepas cikgu habis buat analisis semua,
Hujung bulan 12 kita akan tengok soalan-soalan trial tu and kita akan target topik mana yang masuk SPM lah. Okay, so topik mana masuk SPM. So yang macam hari ni cikgu nak tunjuk dulu yang masuk tahun lepas adalah interference. Okay, Cikgu. interference dengan tadi sound wave. Yep, Nabiah. Hari tu saya buat SBP, diffraction masuk. SBP dah start ke? Tak tahulah, tapi SBP yang bahagian Melaka punya tak silap. Dah ada trial? Sebelum cuti PKP ni, cikgu ada bagi soalan SBP. SBP belum trial kan? Ke macam mana dah trial? Tak tahu, tapi dia Melaka punya. Tak silap saya lah. Okay, dia masuk apa? Diffraction. Right, so dia tak masuk interference sebab dia selalunya dia tak akan masuk macam kalau tahun lepas dah masuk, dia tak masuk lagi tau. Selalunya macam tu untuk wave. Sebab topik dia agak panjang, so dia tak akan masuk banyak kali. Okay, so kalau untuk wave, kalau kita tengok contoh lah, macam contoh tahun 2016 pun ada 2 topik. Dekat refraction of water ni cikgu bulatkan. Refraction of water 2016 bahagian A. Lepas tu 2016 juga dia duduk dekat nombor 6. Interference. Tahun tu dia ada dua topik lah. Okay, ada 2 topik. Tapi kalau tengok topik ni yang cikgu target lah. Bukan nak kata ni lah, tapi berdasarkan beberapa soalan yang ada antara diffraction, okay, pembelauan, diffraction ataupun refraction, pembiasan. Sebab mengikut past year, 2 topik tu yang selalu ada. Okay, so kita tunjuk hari ni kita nak tengok past year. Right. Past year dengan trial korang kena faham. Dia ada banyak juga beza. Contohnya, kalau korang buat trial, okay, cikgu bagi satu contoh. Kalau buat trial untuk refraction, okay, refraction, kalau trial dia akan ada kira-kira. Kalau trial lah. Okay, ada soalan boleh kira-kira kalau refraction. SPM tak pernah. Okay, SPM tak pernah keluar, refraction ada kira-kira. Itu nombor 1. Okay, seterusnya beza lain, yang lain tak banyak sangat lah beza. Yang lain tak banyak sangat beza, yang lain lebih kurang. Okay, cuma yang tu lah perbezaan besar kalau paper tu. Right. Okay. Saya tengah kelas, nanti saya call balik. Hai, apa hal lah semua orang nak kena call pukul 9 malam. Okay, sorry lah korang. Alright, so first kita nak tengok, cikgu pilih dulu beberapa soalan. Kita start dengan beberapa soalan. Contohnya, kita pergi dulu yang cikgu bagi kat korang ni. Okay, kita pergi dulu dekat soalan 2017 nombor 6 dulu. Okay, 2017 nombor 6 dulu. Okay. Kenapa cikgu pergi 2017 nombor 6? Yang pertama nombor 6 ni banyak markah lah. Okay, itu satu. Yang kedua nombor 5 dengan nombor 6. Kalau SPM, selalunya kalau SPM nombor 5 tu topik form 4. Okay, nombor 5 topik form 4. Soalan nombor 6 topik form 5. Bentuk soalan sama. Which is bentuk soalan dia akan bagi gambar and korang perlu buat comparison. Okay, so maknanya nombor 6 ada markah percuma. So jangan hilangkan markah percuma. Okay, dia ada free mark kat situ. Jangan hilang markah kat situ. So ambil masa, tengok diagram betul-betul, buat comparison yang betul. So diagram 6.1, 6.2 show water droplet drop onto the water surface. Okay, the static image of water droplet dripping from both tap were taken at the same time. Okay, so kita ambil apa beza gambar dia. Okay, tu yang kita kena perhatikan. Okay, kat sini kita nampak air dia ada 4 titis. Okay, ni gambar pertama 6.1. Okay, kita tengok pula 6.2. Okay, 6.2 kat sini bawah ni. Okay, so kalau korang dah download and tengok soalan tu, beza dia adalah korang nampak bilangan air tu lah. Okay, bilangan air yang pertama nampak 4.
Bilangan air yang 6.2 ni nampak lagi banyak dia punya titisan. Okay, soalan yang pertama. Okay, underline je. So kalau dia suruh underline, korang buat underline. Jangan korang bulat. So hati-hati tu. Kalau underline, garis kita garis. Okay, a wave front is a line joining all points which have same apa? Muka gelombang, apa maksud muka gelombang? Okay, muka gelombang adalah garisan yang menghubungkan titik mempunyai sama Face. face, same face, sama fasa. Okay, so fasa ni ada dua. Satu, kalau air tu puncak and then dia punya bawah lembangan. Okay, kalau English, face puncak is a crest. Okay, crest. And then lembangan ni bahasa Melayunya throat. Okay. Right, ada ini antara ni lah. Satu maksud yang bukan kat topik ni, interference. Okay, so interference kena ingat maksud dia. Walaupun dah keluar tahun lepas, tapi boleh je keluar dekat paper 1. Okay, so interference is superposition of two coherent wave. Superposisi dua gelombang koheren. Antara maksud dia suka tanya adalah coherent. Okay, what is the meaning of coherent? Apa maksud coherent? Coherent, both wave, kedua-dua gelombang, ada sama fasa, ni sama fasa. Dan satu lagi sama frekuensi. Itu coherent. Itu antara maksud yang suka keluar kalau exam. Okay, so observe. Sekejap mana Irfan? Tadi ada Irfan tak masuk ni. Selalu yang bertanya-tanya banyak. Okay, Irfan ada? Irfan. Ada pun. Senyap Irfan. Okay, so observe 6.1, 6.2. Compare the depth of water in the basin. Okay, compare depth dulu, nombor 1. Compare number of water droplet. Comparison selalunya mesti benda yang boleh nampak. Okay, benda yang boleh nampak. And then compare the frequency. Okay, of the water. So kita buat comparison dia. Okay, kejap. Nak bagi nampak. Compare depth dulu. Okay, kalau kita bandingkan kedalaman basin tu, kedua-dua basin tu, apa perbandingan dia? Sama. Okay, so kena faham kalau comparison dia tak semestinya berbeza. Dia boleh 3 jawapan. Kurang, lebih atau sama. So the first one is same. So kat sini kalau bahagian A, kalau korang nak tulis same pun tak apa, betul. Tak payah buat ayat yang panjang. Bahagian A tau, bahagian A. Bahagian B, kena buat ayat panjang. Okay, compare the water droplet 6.2 more. Okay, compare the frequency. Apa maksud frequency? Ini satu lagi antara maksud yang suka keluar. Apa maksud frequency? Number of complete wave in 1 second. Number of complete wave in 1 second. Or number of complete wave per second. Good. Okay, number of complete wave per second. Bahasa mudahnya berapa banyak gelombang satu saat. So dalam kes yang tadi, gelombang dia bergantung kepada the number of droplets. So basically gambar yang pertama nampak 4 droplet. So gambar yang ini dalam bila dia freeze kan, dia nampak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 droplet. Yang pertama tadi ada 4 sahaja. Maknanya yang ada banyak adalah yang 6.2. Okay, 6.2 lagi banyak dari 6.1. Okay, 6.2 lagi banyak dari 6.1. Okay, so tu comparison. Jangan hilang markah, 3 markah percuma, free. And then compare the wavelength. Okay, so bila kita compare the wavelength, 6.1 lebih dari 6.2. 6.1 lagi panjang. Kenapa 6.1 lagi panjang? Macam mana nak tengok wavelength? Sekejap kita pergi pada gambar. Macam mana kita nak tengok wavelength dari gambar ni? Okay, macam mana kita mengukur wavelength dari gambar ni? Okay,
Siapa ada idea? Macam ni korang ukur wavelength? Syafiq dari mana nak ukur? Daripada crash ke crash. Crash ke crash. So maknanya dari crash ke crash adalah daripada garis hitam ni ke garis Garis hitam. So ni wavelength. Okay, so kalau dalam lukisan, selalunya kita akan buat crash sahaja. Maksudnya dia akan buat garis penuh tu mewakili crash. Tapi ada juga soalan trial yang dia buat gini tau, lebih kurang lah. So dia buat garis penuh. Kita cuba ni garis penuh. Lepas tu dia ada garis putus-putus. Garis putus-putus. Okay, cikgu ni tak berapa cantik tapi. Okay, and then ada garis penuh. So kalau kata soalan yang korang jumpa macam ni, ada putus-putus, ada penuh, yang korang kena tahu adalah yang putus-putus tu is through, lembangan. Putus-putus ni mewakili through, lembangan. So kalau kita nak ukur wavelength, kita akan ambil dari garis penuh ke garis penuh juga untuk ambil wavelength. So kena careful lah gambar yang mana. Gambar yang macam ada dalam soalan ni, which is memang semua garis tu crash. Atau dia buat crash, lepas tu ada putus-putus. Crash, lepas tu ada putus-putus. Putus-putus tu through. Okay. So kat sini kita nampak, bila dia banyak wave, so dia punya wavelength pendek. Bila banyak droplet, ada banyak number of wave, higher frequency. So dia punya wavelength lagi pendek. Tapi gambar 6.1, kita nampak dia punya jarak tu lebih jauh lah. Okay, dan bilangan ni pun korang nampak lagi sikit. So dari segi wavelength dia panjang. And benda ni pun korang boleh tengok daripada formula. So bab ni ada 4 formula je. So yang ini melibatkan V equals to F lambda. Okay. So hubungan antara F dengan lambda. So kalau dia ada frekuensi yang tinggi, lambda dia mesti pendek. Okay, wavelength dia mesti pendek. So dari situ kita tahu wavelength dia pendek. Okay, wavelength dia shorter. So 6.1 is longer than 6.2. Right. 4 comparison. So 4 comparison dah ada 4 markah kat situ lah. Okay. Soalan nombor 6, markah ada berapa? Soalan nombor 6 markah ada 8. Cikgu nak tanya. Ya, Nabiah. Frekuensi tadi 6.2 lagi besar daripada 6.1 sebab dalam satu saat tu ada 8 droplet Betul. Oh, Dalam okay. satu saat ada 8 droplet. Kalau yang satu lagi dalam satu saat nampak 4 droplet je. Oh, faham cikgu. Yang wavelength pula sebab daripada formula tadi tu lah. Daripada gambar pun boleh tengok. Dari gambar satu lagi kita tengok dia ni banyak. Bila banyak maksudnya jarak dia tu akan pendek-pendek lah. 6.1 kan dia bilangan garis ni kalau 6.1 ada 4 je kan. So dia punya jarak tu lagi jauh lah. Okay, faham cikgu. Terima kasih. Okay. So next adalah relate. Okay, tadi mula-mula suruh underline, lepas tu ada 4 maksud, lepas tu relate. Okay, relate frequency dengan wavelength. So relate ni kalau kata bukan berdasarkan gambar pun, korang boleh tahu daripada formula. Okay, korang boleh tahu daripada formula. Hubungan yang memang dah sedia ada memang macam tu. So frequency dengan wavelength, hubungan dia korang nampak macam songsang. Tapi jangan tulis inversely proportional ataupun jangan tulis berkadar songsang. Bila nak jawab relationship, sentiasa macam korang jawab hipotesis. Okay, jawab macam korang jawab hipotesis. Okay, which is kalau yang Englishnya the higher, okay, cikgu ambil tambah sini je lah. The higher the frequency, okay, the higher the frequency. Kalau nak ambil penuh pun boleh, the higher the frequency of dripping water. Ambil sampai situ. Okay. Kalau nak ambil sampai penuh lah. Tapi kalau korang ambil sampai the higher the frequency pun insya-Allah betul, tak ada masalah. Okay. And then wavelength dia the shorter. The wave, okay, the shorter. Okay, the shorter the wavelength.
of the circular wave. Kalau nak ambil penuh. Tapi kalau korang ambil sampai sini pun betul. The shorter the wavelength. Okay, kalau bahasa Melayunya, semakin, ni potong. Semakin tinggi frekuensi. Kalau nak ambil sampai frekuensi boleh, air menitis. And then semakin pendek. Panjang gelombang. Tu ambil. Ayat dia mesti cara tulis hipotesis. Okay, ada cara lain ke yang korang nak suggest? Other than this? Okay. Yang korang punya idea nak tulis apa? Ada sebarang idea tambahan? Tak ada? Okay. Cikgu. Yep. Kenapa tak boleh guna inversely proportional dia? Okay. Good question. Selalunya, kalau yang kita nak tulis inversely proportional, directly proportional, ada graph. Ada graph. So kalau macam ni tak ada graph kan? So kita elakkan tulis tu. Kita tulis macam hipotesis. Okay, so ada yang komen tu. As the MV increase, RV decrease. Boleh? Boleh? Jawapan tu boleh. Maksudnya as frequency, kalau nak bahasa Inggerisnya, as frequency increase, wavelength decrease. Boleh. Terima. Ni diterima. Okay, ni betul. Thank you Rukaya. Okay, lagi? Cikgu. Okay. Kalau tadi kan frekuensi higher, Aha. wavelength shorter. Tapi Betul. kalau dia tukar soalan, Okay. boleh jadi ke kalau frekuensi lower frekuensi, Lower frequency. wavelength dia Longer. lagi higher, longer? Boleh. Kalau nak tukar tu pun boleh. Itu pun betul. Maksudnya kalau kata cikgu nak tukar sebaliknya, like macam yang kau cakap tu, maknanya ni the lower the frequency, the longer the wavelength. Boleh? Hubungan tu masih betul. Maksudnya jawapan cikgu ni boleh vice versa lah. Vice versa tu maksudnya kalau cikgu nak terbalikkan lower frequency, longer wavelength boleh. Tak ada masalah. Atau semakin rendah frekuensi, semakin panjang, semakin bertambah panjang gelombang. Bahasa Melayu dia pun boleh juga. Semakin rendah frekuensi, semakin panjang gelombang. Semakin bertambah panjang gelombang. Itu pun diterima. Okay. Janji, tips dia, hipotesis. Kalau ada graf, baru boleh tulis directly proportional. Okay. Cikgu. Yep. Kadang-kadang soalan dia tulis RV dulu baru MV. Aha. Lepas tu jawapan kita kena tulis MV juga dulu kan? Betul. Apa-apa kalau nak buat yang macam ni, hipotesis pun, macam korang nak jawab paper 3 lah. Kalau nak tulis hipotesis, memang kena MV dulu, manipulated variable dulu, manipulasi. Baru bergerak balas. So dalam eksperimen, bukan kira eksperimen yang dia buat tadi, yang jatuh tu air. Maknanya bilangan air jatuh tu frekuensi. So manipulasi dia frekuensi dulu. Baru efek dia, wave tu berapa panjang. So kita tak boleh tulis wavelength dulu. Tak boleh tulis panjang gelombang dulu. Sebab panjang gelombang tu yang jadi akibat dia. Maknanya dia punya tu responding variable. Okay. Betul, memang kena MV RV. Tu memang wajib. Okay, wajib jawab MV dulu baru RV. Apa-apa pun. Kalau paper 1 ke, paper 2 ke, kan, paper 3 ke, memang MV dulu baru RV. Itu dia macam ni tau. Dia macam kalau science, itu dia punya memang the way bila kita nak tulis sesuatu hipotesis ke, laporan ke apa ke, MV dulu baru RV. Sebab dulu kita buat eksperimen, yang macam SPM ni sikit je, tapi nanti bila korang masuk universiti, any eksperimen yang korang nak buat, korang kena tentukan variable. So variable tu kena tahu MV dia apa, kena responding dia apa. Yang paling susah waktu nak buat eksperimen betul adalah apa dia punya constant variable. Apa yang korang nak constantkan, macam mana korang nak constantkan. Yang tu itu yang paling susah sebenarnya waktu eksperimen. Real eksperimen lah. Kalau macam exam sekolah ni MVRV dia dah sah-sah dah memang bagi.
Okay. Right, next. The depth of water is reduced. Yang ni kiranya bahagian yang kalau dalam nombor 6, nombor 5 dekat sini boleh kata macam kebat lah. Tapi bagi cikgu dia tak adalah kebat sangat. Kalau korang tahu konsep dia, boleh main-main dengan formula, selalunya dia tak jadi kebat lah. Okay. Kita kena cuba faham situasi dia je. So kalau nak hilang markah pun dalam 8 markah, nombor 6, nombor 5, 8 markah tau. Okay, soalan nombor 6, soalan nombor 5, markah sama, 8 markah. So 6 markah, cikgu boleh kata 6 markah, 5 markah percuma. Okay, 5 markah percuma. Percuma ni maksud cikgu, compare relationship. Itu free. Okay, yang tu free. Sebab bila kalau korang banding betul, tengok gambar betul, 5 tu dalam tangan. Lagi 3 ni boleh hilang. Matematik berkaitan dengan matematik. So guys, So lagi 3 boleh hilang. Apa lagi 3 yang boleh hilang tu? Yang pertama maksud. Soalan nombor 1. Kadang-kadang maksud, kadang-kadang macam tadi. Kalau macam yang tadi kena underline kan. Kalau korang tak ingat maksud, itu hilang 1. Lepas tu 2 markah lagi yang macam ni. Okay, so kita tengok soalan dia. The depth of water is reduced. Okay, depth of water is reduced. Kedalaman air itu dikurangkan. Okay, so apa jadi kepada wavelength? Bila kedalaman air dikurangkan, apa jadi kepada wavelength dia? Panjang gelombang. So korang kena tengok konsep apa tu? Kalau dalam dikurangkan, maksudnya apa yang tengah uji? Konsep apa? Ingat balik. Konsep apa dia tengah uji tu? Kedalaman, depth. dia baru 6 tahun. Refraction ya cikgu. Refraction, yes. Kenapa refraction? Okay, kenapa refraction? Distance. Sebab depth dia lain. Depth dia lain. Okay, refraction sebab depth dia lain. Tapi korang kena ingat, kalau refraction, dia bergerak dari kedalaman berbeza. Okay. Sekarang ni, persoalan dia bergerak dari kedalaman berbeza ke tak? Tak. So, dia tak bergerak dari kedalaman yang reflection. Kalau udara ke air, reflection je. reflection. Kenapa reflection pula? Guna formula V sama dengan 2D per T. Lepas tu Okay. P gantikan dengan F lambda. Tak boleh macam tu sebab bukan, memanglah kalau air dia jatuh, air drop masuk dalam basin kan, memanglah dia ada pantulan. Tapi kita tak kira berapa air mercik tau. So dia tak efek mercik tu kat sini. Okay. Asal apa? Cuba bagi korang punya ni tu. So sepatutnya ini yang satu perkara yang sebenarnya yang jadi isu tahun 2017. Okay, sebab dia kata the depth of water is reduced. Okay. So kalau depth of water is reduced, dia kena faham sebenarnya soalan ni ada pertikaian dari segi konsep. Sebab kalau yang refraction, jawapan dia yang korang cakap tadi lah refraction. Ni jawapan dia. Okay. Tapi dia, what happened to the wavelength? Wavelength shorter. Itu jawapan dia. Okay, jadi pendek. Give one reason, because dia kata the wave now travel through, dia jadi pendek. Dia jadi pendek sebab dia kata gelombang tu sekarang berada di kawasan yang cetek. So itu dia punya justification lah. Tapi waktu tahun ni ada pertikaian. Kenapa ada pertikaian? Sebab bila kita cerita refraction, macam mana refraction berlaku? In the same medium. Okay, same medium maksudnya macam air. Okay, air. Ataupun kalau cahaya, different medium. Okay, dia macam ni. Kalau air dalam ke air cetek.
Air dalam bergerak ke air cetek. Kalau cahaya pula daripada udara pergi kaca, udara pergi air, different medium, itu cahaya. Tapi bila dalam soalan ni, dia hanya tukar kedalaman besen tau. Maksudnya, besen tu mula-mula tinggi, lepas tu dia guna besen rendah. Faham tak? Jadi air tu tak mengalir pun. Okay. So air tu tak mengalir pun dari kawasan dalam, deeper region to shallow region. Tapi tahun tu memang jawapan dia jadi pendek sebab dia kata water wave travel through different depth. Okay. Kalau jawapan cikgu sendiri, cikgu kata no change. Sebab dia hanya beza dia air tu besen tu punya kedalaman tau. Maknanya bukannya air bergerak dari kawasan dalam ke kawasan cetek. Ini tahun 2017 punya kisah lah. Okay, two different depth. So sebenarnya soalan ni dia kena baiki sikit. Kalau kata ini jawapan dia, soalan tu dia kena baiki. Apa soalan tu dia kena baiki? So dia boleh cerita, dia kena cerita contohnya bukannya dia punya kedalaman tu reduce. Okay. Soalan yang pernah keluar trial adalah dia buat macam ni. Besen ni dia bukan reducekan kedalaman, dia sengitkan. Okay, dia sengitkan. So bila dia sengitkan, apa jadi dekat air kat dalam besen? Dia sengitkan. Okay, maksudnya besen tu daripada tegak ni dia sengitkan. Apa jadi? So, dalam tu ada yang shallow area, ada yang deep area. Yes. Kalau disengitkan, nanti dia akan ada shallow dengan deep. Okay, kalau cikgu buat macam ni water level. Okay, cikgu tanda A, cikgu tanda B. Mana deep, mana shallow? A deep, B shallow. A deep, B shallow. Baru boleh jadi refraction. Faham tak? Faham. So soalan ni, pertikaian dia adalah ayat dia tu tak berapa betul. Kalau jawapan dia adalah refraction, sebenarnya dia tak boleh tukar kedalaman air. Bukan besen punya air the depth of water in the basin tu bukan kedalaman air tu yang kita tukar. Tapi kita sengitkan. So bila kita sengitkan, barulah berlaku refraction. Okay, refraction because the wave travel, air tu bergerak dalam kedalaman yang berbeza. So kalau dalam kawasan yang cetek, kawasan yang pendek, dia akan jadi lagi rapat. So untuk refraction yang korang kena ingat, ini untuk paper 1 V, F, lambda, ni untuk paper 1. So deep and shallow, kawasan dalam, kawasan cetek. Paper 1 kena ingat ni. Laju, kalau kawasan dalam, air laju. Air laju. Kawasan cetek, air perlahan. Rendah, air rendah, perlahan. Frekuensi kekal sama. Okay, frekuensi kekal sama, frekuensi tak ubah. Laju, air kawasan dalam, lambda, kawasan dalam panjang, kawasan cetek dia pendek. Pendek, panjang, laju, pelan. Okay, kenapa cikgu kata ini korang kena ingat? Sebab kalau paper 1, walaupun kita tak bincang paper 1, sekejap. Cikgu tunjuk paper 1. Okay, kejap Sekarang kita patah balik yang tu. Okay. Sekarang kita patah balik. Paper 1 sikit je, just nak tunjuk satu je. Okay. Contohnya ni. Ni antara contoh. Soalan kertas 1. Ni dia kata air bergerak from sea to beach. Ni nampak air bergerak dari kawasan dalam ke cetek. Baru berlaku refraction. So bila berlaku refraction baru kita tengok apakah ciri-ciri gelombang yang betul pada situasi di atas. Okey, kawasan dalam pergi ke pantai, laut ke pantai, pantai cetek. Maksudnya dia bergerak semakin perlahan. So decrease. Panjang gelombang ni pula semakin decrease. Kurang. Itu paper 1. Paper 1 pun tak pernah keluar kira-kira kalau refraction. Kalau trial ada. SPM tak pernah. Okey, itu yang korang kena ingat.
So tak pernah kena pakai lah VF lambda. Untuk refraction tak ada kena pakai VF lambda. Okay, untuk refraction tak kena pakai VF lambda. Okay, refraction. Kenapa cikgu tengok kat refraction? Sebab macam cakap tadi, interference dah masuk tahun lepas. And then refraction antara yang paling banyak masuk paper tu lah. And tadi kita baru buat satu soalan 2017. And ada satu lagi refraction juga 2015. 2015 pun keluar refraction. Pun duduk nombor 6. Okey, pun duduk nombor 6. Duduk dekat markah yang 8 markah. Markah banyak ni. Okey, 8 markah. So sekali lagi akan ada soalan yang sama. Which is dia akan suruh buat comparison. So dekat sini comparison dia bukan 2 gambar, dia hanya bagi 1 gambar tapi dia bagi 2 kawasan. Which is still a comparison lah, 2 kawasan. Kawasan A, kawasan B. So kalau kita faham konsep dia, kawasan A tu korang nampak wavelength dia panjang. Kawasan B tu dia tak bagi tahu kawasan apa tapi wavelength tu pendek. So dari situ apa yang kita boleh dapat conclusion? Kawasan A dalam kawasan B shaded. Yes, tu dia punya conclusion. A in deep region and depth pula. Deep region and B is shallow. Shaded. Okay, satu konsep lagi yang korang kena tahu, especially untuk paper 1. Okay. Kalau trial, soalan trial, yang ni korang kena lukis. Ni korang kena lukis. Soalan percubaan korang kena lukis. So dia akan lukis tu maksudnya cikgu buat macam ni. Contohnya ni tak wujud. Okay, ni tak wujud. Belah bawah ni tak wujud. Lukis 3 markah. Normal line ni pun tak wujud. Kalau normal ni pun tak ada. Ni trial lepas tu dia suruh lukis. Tu paper percubaan. So kalau kata dia suruh lukis, step nombor 1 untuk trial Ada yang tak ambil trial lagi ke? Cik tu SBP, MRSM belum kan? MRSM? Belum. SBP dah ke belum? Cikgu confused. Tadi Nabi kata dah buat jawab soalan SBP. SVP Soalan belum. air tahun kot. SBP siapa yang SBP? Ada yang SBP. SVP belum lagi ke fizik? Belum kan? Cikgu rasa belum. Bila kan? Ada dapat ni ke? SAS buat bila? Tak tahu lagi. SAS kita orang buat cikgu compilekan semua, cikgu compilekan varieties of Trial. state punya trial. Lepas tu bagi kita orang jawab. For time being lah, sementara tunggu SVP punya real bila naik nanti. Belum tahu MRSM dah bagi tahu kan bila trial? Dah. Korang start 9 11 balik 9. Balik 9 hari bulan 1. Januari. Trial? 11 bulan 1. Bulan 1, okey. So ada yang dah tahu. Okay, so kalau soalan trial, ni antara yang popular. Okay. Sebab apa cikgu kata macam ni tau. Tadi cikgu dah tunjuk, cikgu dah tunjuk awal-awal ni. Tahun lepas SPM keluar interference. So selalunya soalan SVP, soalan trial, soalan MRSM, kalau yang mana yang macam, dia pun sama juga, dia pun sport juga. Jadi kalau macam, okay, cikgu ambil senario reality macam tahun lepas tau. Tahun lepas punya trial SVP. Tahun lepas punya trial SVP keluar dekat bahagian C, essay, binocular. Okay, binocular, lepas tu soalan total internal reflection, pantulan dalam penuh. Buat 5 cahaya. Okay, SPM sebenar, soalan binocular keluar sebiji. Tapi dia bubuh kat bahagian B. Maksudnya dia hanya tukar section. Soalan sama lebih kurang. So kalau korang dah buat tu, maknanya apa yang diorang target, dia keluarkan adalah yang target jugalah. Target keluar SPM. Jadi mana yang keluar tu korang boleh ni lah. Macam ni, ini SPM tahun lepas tak ada. Jadi possible trial korang pun ada, SPM sebenar pun possible ada. Tapi beza dia, kalau trial, dia akan buat macam yang korang tengah nampak sekarang. Dekat bahagian shallow tu tak ada. Tak ada garis. So korang pun kenalah lukis. Okay, lukis yang pertama, ambil pembaris, buat 90 degree dengan sini, lukis garis normal. Tu step nombor 1. Lukis 3 markah. Kalau trial selalunya dia akan buat ni, lukis ni 3 markah. Okay, buat garis. Lepas buat garis, korang kena tahu pula deep to shallow.
bend away atau bend towards normal. Bengkok dia mendekati normal ke menjauhi normal. Okay, kalau korang lukis macam ni direct, ini salah. Okay, lukis macam ni salah sebab macam ni maksudnya tak ada bend, tak terbengkok. Okay, tak ada bengkok, tak ada pembiasan. So tak ada refraction. So dia mesti bend. Okay, nak bend ke mana? Bend away ke bend towards? Kalau gerak dia dari deep to shallow, dia akan bend towards, mendekati normal. So mendekati normal maksudnya garis ni. Okay, garis purple ni. Macam mana aku nak padam? Bukan aku padam, tu padam semua. Sekejap. Fikir. Kan aku dah kata padam semua. Okay, tak apalah. Lepas tu, dia akan bend towards normal sini. Okay, garisan nombor 2, markah nombor 2 ni. Cikgu buat warna purple ni. Ni trial punya markah. Lepas tu, korang markah ketiga, lukis wave front. Muka gelombang ni, wave front. Buat garis-garis. Tapi make sure garis tu kena lebih rapat dari kawasan yang dalam. Kena lebih rapat. Tu je lah. 3 markah. Okay, boleh dapat tak? 3 markah kalau trial lah. Kalau trial. Cikgu, wave front sebelum dengan selepas kena sama ke? Tak boleh sama. Sebab ini diffraction. Refraction. Pembiasan. Pembiasan, kita tahu kalau shallow, wavelength dia kena pendek. Bilangan dia ke? Bilangan dia kena banyak lah. Sebab dia jadi pendek. Dia jadi pendek, so bilangan dia kena banyak sikit. Okay, kalau tengok guys tu, kawasan dalam, garis dia ada 1, 2, 3, 4, kawasan dalam. Kawasan cetek kat sini dia buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia buat lebih. Lebih tu nak menunjukkan yang kawasan tu dah jadi pendek. Okay, kalau dalam exam, paper trial ke, kalau korang nak lukis, boleh je lukis rapat lagi pun tak apa. Tapi korang akan buang masa. Sebab kalau korang lukis lagi rapat, korang akan lukis lagi banyak garis. So make sure just dekat kawasan cetek ni, make sure pendek daripada kawasan dalam. Dah cukup. Lagi pendek dari kawasan dalam dah kira okey dah. Jangan sama je. Jangan sama panjang. Okay, tu trial. Kalau SPM, yang keluar SPM macam ni. Dia dah lukis siap-siap. Korang hanya perlu buat dia punya perbandingan. Sebab keluar nombor 6. Okey. Ada orang komen, dah buat trial ikut peperiksaan sebenar secara online. Oh, okey. Ada yang dah buat trial online. Okey, apa dia Nabiah? Yang cikgu cakap frekuensi dia sama tu, maksudnya line tu kena bilangan sama ke? Kalau dalam lukisan paper 2, selalunya dia fokus dekat wavelength tu. Dia tak fokus kat garisan tu. Oh, faham. Kalau korang lukis sama banyak pun boleh. Cuma make sure dia lagi pendek. Yang penting lagi pendek. Dia fokus kat lagi pendek. Okay, boleh. Kasih cikgu. Lupa satu lagi. Dia kena lagi pendek dan jangan beza-beza pendek dia. Maksudnya, korang lukis ni rapat. Lepas tu lagi rapat. Lepas tu tiba jauh balik. Tak boleh. So, make sure dia lebih kurang sama. Maksudnya kalau kata rapat dia macam ni, lebih kurang sama. Cikgu buat ni lah. Lebih kurang sama. Ni kalau ukur tak tentu sama. Tapi gambar tu nampak lebih kurang sama dia bagi. Okay. So kat sini dia bagi gambar 6.2. Gambar 6.2 dia ada dibagi shallow region A, region B. So dia tak bagi tahulah shallow dengan deep. Cuma dia bagi tahu gambar tu korang kena tahu sendiri. A to deep, B to shallow. Okay. Lepas tu dia kata the wavelength of water wave change as move from region A to region B. Okay, what is the meaning of wavelength? Ambil apa maksud wavelength? Okay. Apa maksud wavelength? Kalau dalam wave, distance betul. Dalam wave, cikgu nak tunjuk sikit dekat nota tu. Rasa nota ni pun korang boleh download kan? Ada dibagi sekali kan dekat ni. Okay. Siapa yang dah pernah join kelas cikgu memang dah dapat dah nota ni. Seminar-seminar sebelum ni siapa yang sempat lah. Tak sempat dah. Okay. Ni kat sini cikgu ada bagi maksud. So korang boleh ambil maksud. Yang BM boleh download. Tak silap cikgu bila korang download ada 2 bahasa. So terpulang lah kalau siapa nak ambil yang BM, print yang BM. Siapa yang nak BI boleh print yang BI. Okay, so kat sini wavelength is the distance between two successive crest or throw. Jarak
antara dua puncak ataupun lembangan. Tapi perkataan yang paling wajib ada, kalau tak ada salah, adalah perkataan ni tau. Okay, kalau bahasa Melayu dia, jarak antara dua puncak ataupun lembangan, ayat hujung dia bersebelahan. Yang bersebelahan. Yang tu yang korang kena tulis. Dia tak boleh tulis jarak antara dua puncak. Tak cukup. Okay, dia kena ada jarak antara dua puncak atau lembangan bersebelahan. Sama juga English, distance between two crests. Tak cukup. Distance between two successive crests. True. Successive tu penting. Okay, successive tu penting. Clear tak? Okay, perkataan penting tu successive. Okay, jarak distance between two successive crests. Jarak antara dua puncak ataupun gelombang bersebelahan. Satu markah. Okay. And kita buat seterusnya compare. Okay, compare A dengan B. So, siapa menang? Siapa panjang? Ikut soalan tadi. A lebih panjang dari B. Okay. A lebih panjang dari B. Compare sudut. So compare sudut. Theta 1 adalah dekat A. Okay. Kita tengok dulu apa comparison yang dia nak. Dia nak compare wavelength, compare incident dengan refract, compare depth. Okay, itu comparison dia. Okay, kat sini. So compare wavelength. A lebih panjang dari B, wavelength. Kalau sudut pula, sudut 1 lagi besar dari sudut 2. Okay. And then comparison yang ketiga, alamak. Depth. Depth, okay. Depth pun A lebih depth dari B. Okay, 3 markah. Lepas 3 comparison. Ya, Pan? Kalau theta 1, kalau kita cakap theta 1 is bigger than theta 2, okey je. Boleh je kan? Boleh. Okay. Dia macam ni. Dekat sini, korang boleh bubuh simbol. Korang boleh buat perkataan. Tak ada masalah. Tapi bahagian A je boleh pakai simbol tau. Bahagian B tak boleh. Bahagian B, soalan nombor 9, soalan nombor 10 pun macam soalan nombor 5 dengan 6. Bahagian B. Dia akan ada compare-compare. So bahagian B jangan buat simbol. Bahagian A boleh. So kalau nak buat simbol bahagian A je. Tapi kalau korang tak nak buat simbol daripada bahagian A pun tak apa. Contohnya nak buat wavelength, nak buat ayat. Daripada awal nak buat ayat. Tak ada masalah. Wavelength A longer than B. Okay, panjang gelombang A lebih panjang dari B. Panjang gelombang A lebih panjang dari B. Cikgu. Ya. Kalau deep to shallow dia memang ke bawah ke dia ikut situasi? Deep ke shallow memang towards normal. Okay. Deep ke shallow memang dia ke normal. Maksudnya dia bukan ikut situasi lah. Dia konsep dia adalah dia macam ni. Deep to shallow towards normal. Deep kalau dia ke shallow, yang ni akan towards normal. Kalau bahasa Melayunya dia akan mendekati garis normal. Okay, tapi kalau terbalik, dia boleh je buat terbalik tau. Shallow pergi deep. Boleh juga. Tapi yang ni kita punya garisan tu akan jadi away from normal. Okay, away from normal. Right, cikgu buat contoh sikit lah. Cikgu buat contoh. Kata cikgu ada bentuk macam ni lah. Ni contoh je lah. Alamak. Buat bentuk lain keluar. Perfect square tu. Kemon. Kemon bos. Apa? Okay. Itu doang. Okay, cikgu buat macam ni. Katalah ni ada shallow lah. Cikgu buat macam ni shallow. Allah. Tu susah sangat nak jadi bentuk cikgu minta. Kena guna ruler tak payah Boleh lah tu. Okay, halal lah. Halal Dia patut sengit sikit ni, tapi tak apa. halal dan thayyibah. So, kalaulah cikgu buat
wave. Okay. Pertama wave macam ni tau. Ni cikgu nak tunjuk dulu. 0 degree. Bila cikgu gariskan pakai warna hijau ni, ini wave. Ini wave dia. Propagation of wave. Ni gelombang bergerak. Cikgu buat anak panah ni gelombang dia. Okay. Bila korang buat garis-garis, 90 degree dengan garis hijau, itu wave front. Wave front, muka gelombang. So kawasan yang cikgu warna merah ni, korang anggap kaca, maksudnya ni pandangan dari atas, kawasan merah tu cetek. So sekarang cikgu buat terbalik sikit. Gelombang tu daripada air tu bergerak daripada shallow region. Daripada kawasan yang cetek. So dia mesti rapat. Satu. Okay, rapat sikit lah. Dua, wave front. Weh, hal jadi petak pula tu. Aduh. Lupa nak tutup. Lupa nak tutup ink to shape. Ink to shape tu kalau cikgu lukis apa-apa dia akan jadikan perfect. Okay. So ni rapat. Tapi bila dia sampai dekat boundary, ni cikgu buat boundary dia. Warna purple kan, cikgu garis ni. Tapi bila dia sampai kat boundary ni, dia nak masuk kawasan deep, kawasan yang dalam. Okay, so apa kita nak buat? Pertama, lukis garis normal. So kat sini, okay, garis normal 90 degree dengan yang purple tu. Contohnya, ni cikgu lukis tepat sikit. So cikgu punya purple ni 56. So 56, 90 tolak 56. So Azim 34. Okay, so 34 ni 90 degree dengan garis purple adalah normal line. Okay, bila dah dapat normal line, baru kita tengok pula, okay, wave ni datang dari mana? Dari shallow pergi deep. Dari kawasan cetek pergi kawasan dalam. So cetek pergi dalam, dia akan bend away. Shallow to deep, bend away. So bend away maksudnya gelombang ni bila dia sampai kat sini, okay, bila dia sampai kat sini, korang tak boleh lukis straight. Kalau lukis straight ni salah. Okay, kalau lukis straight maksudnya tak ada bend langsung. So dia kena bend away. So bend away, kalau cikgu pergi garis normal ni bend towards. Okay, bend towards salah. Sebab shallow to deep. Shallow to deep, bend away. Cetek ke dalam, menjauhi. So menjauhi tu korang ni macam ni, naik je ke atas. Ke atas sikit pun tak apa, nak ke atas lagi pun tak apa. Contoh cikgu buat ke atas lagi macam ni. So dia akan naik ke atas lagi. Ni bend away dia. So sudut ni besar, theta 2 besar, theta 1 kecil. Ni terbalik dengan soalan. Sebab soalan tadi dia bagi deep to shallow. So yang cikgu lukis ni shallow to deep. So wavefront pula, okay, kata yang ni cikgu lukis ni 21. So 90 tolak 21, 69. Okay, kalau korang punya dalam exam, korang ambil bucu pembaris yang paling hujung belah bawah tu, korang rapatkan. Nak tengok dia 90 degree ke tak. Okay, so macam ni supaya dapat 90 degree. So cikgu pun lukislah wave dia. Wavefront dia. Tapi cikgu lukis jauh sikit. Dapatlah 3 markah. Kalau percubaan. Okay, dapat? Ezra? Cikgu. Yeah. Sebenarnya saya tanya pasal boundary line tu, tapi tak apa. Boundary line mana? Boundary line mana? Yang perpendicular dengan normal line tu. Perpendicular. Dia memang boundary line tu. Yang ni. Yang separate deep to shallow. Ni. Okay. Garis cikgu buat dia purple. memang akan macam tu ke? Oh, dia tengok kepada bentuk ah. Tengok bentuk. Boleh je kalau dia nak buat petak macam ni. Okay, maksudnya dia nak buat kawasan shallow tu petak. Okay. So boleh juga. Kalau macam ni, yang ni senang. Yang ni dia tak keluar sebab yang ni senang. Senang tu maksud cikgu, dia macam ni. Yang ni takkan bengkok. Ni tak ada bengkok. Sebab boundary dia, kalau kita lukis wave, cuba macam ni Okay. So ni dia punya 90 degree. Oh, mana kosong. Okay, kiranya boundary dia, kalau cikgu tanda warna purple, ni boundary dia. Betul tak?
So normal line adalah 90 degree dengan boundary. So ni normal line dia. Okay, tu normal line dia. Sekarang ni wave dia masuk ikut normal line. Ikut normal line. Dia ikut normal line betul-betul. So bila dia keluar pergi kawasan deep, dia lalu normal line juga. So yang ini tak perlu sudut apa, tak payah bend. Korang just perlu lukis kawasan yang dalam tu, make sure lukis rapat-rapat. Okay, rapat-rapat. So yang ni tak keluar exam lah sebab dia, yang ni kalau keluar paper 1 lah, paper 1 dia akan tanya apa jadi. So kawasan shallow korang just rapat, kawasan deep make sure dia just jauh lah. Jauhkan. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Oh, so yang dalam ni dia slanted sebab ripple tank tu slanted lah. Ya, betul. Oh, okay. Okay. Thank you. Welcome. Okay, good question. So kalau tak, kita tak tahu kan. So kalau yang macam ni, dia tak ada sudut-sudut sebab dia tak sengit. Kalau yang macam ni ada sudut. Bila dia sengit ada sudut. So yang keluar SPM paper tu yang ada sudut. Okay, yang ada sudut. Sekarang kita tengok satu lagi soalan. Okay, so dia punya comparison, balik kepada ni. Kalau comparison ni korang boleh buat simbol, boleh juga buat ayat. So kalau macam ni cikgu buat theta 1 is bigger than theta 2. Okay, theta 1 bigger than theta 2. Compare deep. So depth of A is deeper than B. Okay, depth of A deeper than B. And then relationship between depth and wavelength. Okay, so ni nak tanya korang pula. Apa relationship depth dengan wavelength? Kalau depth increase, wavelength increase. Yes, depth increase, wavelength increase. Okay, kenapa tak tulis wavelength dulu? Sebab wavelength tu Sebab depth tu dia punya MV. Depth tu dia punya MV. Dia tukar depth dulu. Baru wavelength tu jadi. So depth dulu. Okay, so as depth increase. Okay. Kalau korang nak buat depth decrease pun boleh. As depth decrease. Tapi dia terbalik sikit lah. So F depth increase, wavelength increase. Okay, ataupun kalau korang nak buat as depth decrease, wavelength also decrease. Kalau bahasa Melayunya semakin bertambah kedalaman. Okay, apa lagi? Selain bertambah, apa lagi ayat boleh guna? Semakin tinggi kedalaman boleh. Semakin apa ya? Semakin bertambah kedalaman. Semakin tinggi kedalaman pun boleh. And then panjang gelombang. Semakin bertambah panjang gelombang pun boleh juga. Semakin panjang gelombang. Boleh ke? Semakin panjang gelombang. Boleh tak? secara faktanya boleh. Secara faktanya boleh. Secara BM ni pun boleh. Sebab panjang gelombang tu sebenarnya satu perkataan. Panjang gelombang satu perkataan. Panjang gelombang tu menunjukkan wavelength. So bila korang tak bertambah panjang gelombang, boleh lah. Ini BM dia boleh. Cuba check dengan cikgu BM korang. Cikgu rasa boleh lah. BM dia boleh je. Tak ada masalah. Ataupun semakin tinggi panjang gelombang. Macam pelik ke? Semakin tinggi tapi panjang gelombang. Tapi dia terima. Kalau exam dia terima. Okay, so itu comparison dengan relationship. Dah ada macam tadilah 1, 2, 3, 4 markah kat sini. And satu markah tadi adalah wavelength. Okay, satu lagi markah pun percuma juga. Tinggal nak lengkapkan. Okay, berdasarkan maklumat yang kita dah jawab, kalau nombor 5, nombor 6. So dia bertanya kat sini. So when the water wave travel, so ni fakta dia lah. Water wave travel from upper region to upper region. The direction propagation of refracted apa? Normal. Okay, so bahasa Inggeris dia when terpulang kalau korang nak buat yang mana. Okay, contohnya when water wave travel from deep region to shallow region, the
propagation is refracted Towards. towards normal. Okay, kalau cikgu nak tukar terbalik boleh tak? Boleh? Boleh. Cikgu nak buat shallow to deep and then dia akan away from normal. Okay, bahasa Melayunya, apabila gelombang air bergerak dari kawasan dalam ke kawasan cetek, okay, arah perambatan gelombang akan terbias mendekati garis normal. Maknanya soalan kat sini, soalan yang memang fakta berkaitan refraction. That's a fact. Okay, fakta. Bukan aplikasi, bukannya. Kalau aplikasi selalunya diffraction, pembelauan. Pembelauan aplikasi selalu keluar. Kalau yang ni tak ada lah kot. Ni selalunya deep shallow. Okay. So next Cikgu. one. Ya? Saya nak tanya pasal yang relationship tadi. Relationship tadi yang bawah ni. Yang ni. Ya ke? Okay. Ada apa-apa formula yang boleh relate je dengan wavelength dengan depth? Wavelength dengan depth. Okay. So wavelength dengan depth ni dia yang ini. Lagi dia macam mana? Wavelength dengan depth. Formula relate Sekejap apa saya buka ni pula. Sekejap kau dekat nota ni. Right. Ni. Kat sini lah. Tapi ada yang buat macam ni tau. Kawasan dalam ni macam kawasan yang kalau jalan raya kan, macam kawasan yang lengang kawasan yang tak jam. Okay, kawasan dalam ni kawasan tak jam. Kawasan shallow ni kawasan jam. Okay, ini kawasan tak jam. Kereta tak jam. Kawasan shallow tu kawasan jam. Maksudnya dia macam ni. Kalau kawasan tak jam, kereta boleh gerak laju. Okay, kawasan jam, kereta tak boleh gerak laju. Kereta gerak slow je. Okay, wavelength tu pula jarak antara kereta. So kalau kata kawasan dalam, kawasan tak jam, kalau korang tak jam, jarak antara kereta macam mana? Dekat ke jauh? Dekat. Jauh. Jauh. Kalau kereta tak jam kan, maksudnya kereta depan jauh ke depan, kereta belakang jauh lagi, jarak dia jauh-jauh. Tapi kalau jam, kereta rapat-rapat, shorter. Macam tu. Frekuensi tak tukar. Ada yang buat macam tu lah. Tapi sebab cikgu dah memang ingat macam ni, so cikgu tak tahu macam mana nak cara lagi senang. Okay, kalau siapa ada cara yang lagi senang macam mana nak ingat, cuba boleh share. Siapa yang ada nak tahu, cikgu korang ada bagi tips lain ke? Kalau deep semua besar, kalau shallow kecil. Okay, good juga. Kalau deep semua benda yang besar, panjang, laju. Kalau shallow, perlahan, pendek, okay, semua yang kecil. Betul lah. Itu pun betul juga. Sebab shallow kira bandingan dia ni. Yang sama dia, tapi kena ingat lah, yang sama dia frekuensi Frekuensi tak ubah. Itu yang kena ingat. So, kalau kata dekat gelombang sebenarnya, dia banyak main dengan VF lambda. Maksudnya formula yang korang belajar VF lambda tu, dia akan tanya balik pada 4 fenomena gelombang. 4 phenomena of wave. So, bila pantulan dia akan tanya juga, apa jadi VF lambda? Ni soalan dia. Okay, apa jadi pada laju, before and after reflect? Apa jadi pada frekuensi, before and after reflect? Apa jadi pada wavelength dia, before and after reflect? So, kita belajar semua tak ubah. Okay. Kalau refraction, kena tengok kawasan. Okay. Refraction kena tengok kawasan. And kalau diffraction kat sini, pembelauan macam pantulan juga. Maksud cikgu, dia punya tu tak ubah. Laju tak ubah, frekuensi tak ubah, wavelength tak ubah, tapi berubah arah. Dan yang berubah dia satu lagi, tenaga berkurang. Amplitude berkurang. Itu diffraction lah. So kalau wave untuk SPM, fokus dekat yang table ni. So ini table yang wajib untuk korang ingat lah. Wajib. Sebab dia akan main dengan benda ni dalam paper 1. Okay. So balik pada soalan tadi. Dua markah seterusnya adalah K-bar. Taklah K-bar pun. Selalunya orang kata K-bar lah.
Asal benda yang kena fikir je kebat. Padahal soalan fizik semua kena fikir. Okay, so dekat sini explain why most beach resort are built at the Bay Area compared to the headland. Okay, maksudnya kalau tempat-tempat resort ke apa ke selalunya dekat Teluk. Teluk Kemang, Teluk Cempedak, Teluk Batik, Teluk apa lagi? Okay. Cikgu tak ingat dah, lama dah. Cikgu dulu pernah pergi kalau mandi pun Teluk Batik lah. Cikgu duduk Perak. So yang dekat Teluk Batik je. Okay. Kalau korang pergi teluk mana? Teluk mana lagi ada? Teluk Bukit Jelutong. Teluk dekat Bukit Jelutong Ada Teluk apa? Teluk Bukit Jelutong. Kalau dekat cikgu ni teluk, ada juga teluk. Teluk Panglima Garang. Tapi tak teluk lah. Tak ada orang mandi pun kat situ. Okay. So kenapa orang selalu buat kat teluk bukan kat Tanjung? Padahal ada je Tanjung. Tanjung Bidara, Tanjung Ru, Rambutan. Tanjung Cikgu, ya. boleh tak cikgu lukis kedudukan Bay Area dengan headland? Boleh? Sekejap. Cikgu tutup kamera ke? Cikgu tutup kamera. Cikgu malu cikgu. Sekejap. Cikgu punya USB ni dia ni lah. Sekejap. Cikgu punya USB ni dia. Cikgu jadi macam mana? Cikgu jadi apa? Cikgu apa? Cikgu mandi macam orang lah. Sekejap. Kamera cikgu. Sekejap. Tak apa ke? Okay. Kamera cikgu dah penat kot. Kesian dia. Kamera cikgu dah penat Kejap Tu dia. Dia pun. Tak, cikgu pakai ni apa tu webcam. So cikgu punya laptop Surface ni memang ada webcam, tapi webcam dia nanti dia tembak ke atas tau. So korang akan nampak cikgu punya ceiling. So cikgu pakai webcam lain. Okay, tadi macam nak beza bay dengan headland, right? So kalau selalunya orang mandi kat tepi pantai yang ada pasir-pasir tu, ni bay area. Kalau korang pergi mandi kat pantai, korang akan perasan dekat hujung teluk ni dia akan ada satu macam ada gunung belah sini, bukit. Dia jadi macam tu. Okay, orang memang mandi kat kawasan ni je. Orang akan mandi kat kawasan yang ni. Bay area lah, orang mandi kat kawasan bay. Tapi orang tak mandi dekat ni, headland. Selalu korang nampak dekat headland Tanjung ni. Okay, headland Tanjung. Korang akan nampak macam ombak dia tengah pukul apa tu bukit tu. Okay, yang kat situ. So tu beza dia antara bay, teluk yang ada pasir-pasir tempat korang lepak-lepak tu dengan tanjung yang korang nampak macam batu-batu. Okay. So kenapa orang tak mandi dekat tanjung? Pertama, kalau korang tengok lukisan ni pun, ni pandangan dari atas lah. So kawasan tanjung ni kawasan dalam. Deep. Okay, deep. Ini deep juga. Kawasan sini shallow. Okay. So bila air yang datang daripada tengah laut lah, ni lagi lah tengah laut kan. So cikgu buat ni, dia punya pandangan atas lah, wave. So jarak ni wavelength. Okay, jarak antara wave ni cikgu buat pandangan atas ni wavelength lah. So bila sampai bay, dia akan jadi lebih pendek. Okay, dapat sampai bay ni jadi lebih pendek. Kenapa lagi pendek? Sebab kawasan tu shallow. Okay, cuba ingat balik. Kalau daripada deep to shallow, dia akan bend ke mana? Towards normal ke away from normal? Away from normal. Towards. Deep to shallow, towards. Deep to shallow, towards. Deep to shallow, dia akan towards normal. So bila towards normal, dalam kes ni dia jadi macam ni tau. Bila dia masuk kawasan shallow, dia akan spread. Bukan spread, macam mana cakap? So dia akan, macam mana spread lah? Macam mana cakap bahasa mudah dia? Spread. Yelah, kira dia spread lah. So bila dia spread tu, dia punya ada dalam satu perkataan dia, maknanya bila deep to shallow, korang tahu dia bend towards, and another thing is dia punya energy, tenaga
disebarkan. Energi disebar apa? Disperse. Kan? Disperse kan? Betul kan? Ya, betul. Betul. Okay, disperse. So, bila disperse, maksudnya dekat kawasan bay, dekat kawasan dekat dengan teluk, air dia lebih tenang. Sebab tenaga dia dah disebarkan, dia lebih tenang. Tapi bila dekat kawasan headland, okay, so gelombang dekat headland ni, dia macam ni lah. Cikgu, Kalau cikgu boleh lukis merah ni saya mau tak dengar? Hello? Ya, saya nak tanya. Wah, Saya nak tanya. apa dia? Habis kalau kau kata macam tu kan, dia dah nak sampai ke B kan, dia shallow, dia calm kan. Life boy yang straight macam Yang mana? Apa dia? kan ada macam life boy buat satu garisan panjang tu, kenapa dia orang buat macam tu? Satu garisan panjang. Yang mana? Yang Kan yang life boy, Yang macam benda yang floating je separate, macam garisan separate. Oh, okay. Yang kalau tengok dekat tengah laut tu dia macam ada benda timbul-timbul tu kan? Okay. Itu untuk safety. Untuk kapal ke kan? Ha? Untuk kapal kan? Untuk safety kapal. Maknanya dia tak boleh rapat to that area. Satu. Kedua, kawasan tu penanda lah. Kalau orang nak mandi ke apa ke, jangan more than that lah. And satu lagi, kalau dekat laut, dia ada kawasan yang ni tau. Apa tu orang panggil? Ada setengah tempat, dia yang jenis coral reef, tempat yang apa nama tu? Kira yang nak jaga hidupan dalam laut, dia tanda lah tak boleh pergi. Macam boundary lah, macam boundary. Tapi satu lagi, itu untuk diffraction jugalah. Untuk diffraction. Okay. Kiranya yang cikgu buat warna hijau ni, yang cikgu buat bulat ni, ini dia punya yang terapung tu untuk keselamatan, untuk kapal tak pergi situ, and untuk diffraction juga. Untuk kurangkan tenaga air yang sampai ke teluk, sampai ke bay. Okay, so energi dia dia bukan untuk ikan jerung. Tak. Okay. Jerung ni ikut kawasan laut juga. Dia tak semua. Malaysia mana ada jerung. Malaysia tak jerung. Ikan jerung dia macam ada turtle je. Macam mana ikan jerung? Itulah. Ni macam in general lah. Bukan ke macam ikan jerung, you can find jerung at least 10 meter from the Bay Area. That's another thing lah. Dia tak betul juga. Itu tapi kalau kat Malaysia itu betul juga. Dia ada kawasan dia pergi. Dia tak akan pergi ke ni. Tapi satu lagi untuk keselamatan lah. Untuk keselamatan bukan je untuk jerung tu je. Kapal-kapal ke boat ke tak boleh pergilah kawasan rekreasi. Habis dia main masuk. Macam mana? Jerung main masuk. Habis tu kenapa ikan Jaws tu boleh masuk je? Tu movie. Jarang tak masuk area shallow sebenarnya, macam kira suicide tau. Yes, dia tak pergi ke seaside sebenarnya. Kalau kau tengok cerita movie tu tak betul pun. Macam tu Jaws dah lama dah mati. Kiranya dia tak ada. Kalau yang tersesat tu maybe lah, tapi bukanlah dia berjamaah migrate, tak adalah. Tak pernah dengar lagi kan kat Malaysia kena makan. Tak pernah lagi. Tak ada. Malaysia tak pernah lagi kes orang kena makan jerung. Manusia makan jerung adalah sirip ikan you. Kan manusia makan. Bukan ikan you makan manusia. Okay. So bila dia tanya kat sini, kenapa resort, pusat peranginan, kita bina dekat teluk berbanding tanjung. Okay. So yang pertama, dekat teluk is calm. Lebih, kawasan tu lebih, lebih tenang. Okay. Dekat teluk, kawasan dia lebih tenang. Okay. So yang kedua, dekat kawasan teluk, kita boleh kata, okay, kawasan teluk kita boleh kata, tadi dia energy disperse. Okay, energy disperse bermaksud energi dia, okay, kalau term gelombang, energy relate to amplitude. Okay, so kita boleh kata amplitude low amplitude.
Okay, amplitude rendah, tenaga rendah. Lebih selamat, okay, kalau nak tambah boleh tambah lagi, lebih selamat untuk dijadikan pusat peragilan contohnya. Itu kalau boleh tambah lah 2 markah. Alright. Selalunya kalau nombor 6 yang akan menjadi selalulah kan, yang korang macam hilang markah ke, macam ambil masa untuk fikir, dekat sini lah, dekat kawasan ni 2 markah, nombor 6. Tapi make sure yang bahagian comparison tu jangan ambil masa lama nak jawab. Okay, jangan ambil masa nak jawab. Kalau yang comparison tu, tengok buat comparison terus. Yang tu markah cikgu boleh kata soalan nombor 6 markah percuma. Nombor 5, nombor 6 tau. 5, 6. Nombor 5, nombor 6 ada 10 markah percuma. So daripada 60 bahagian A, okay, 60 markah bahagian A, 10 markah percuma dekat 5 dengan 6 sahaja. So make sure yang tu korang score. Okay, kalau nak kata terhilang pun, terhilang kat sini is okay, acceptable. Kalau terhilang comparison tu, dia bukan nak kata ni, dia macam sayang tau. Dia macam korang patut tahu jawapan dia sebab dah dalam gambar, tapi kadang tertukar-tukar, benda-benda macam tu lah. So make sure jangan tersilap kat situ. Okay, so Cikgu. Ya, Nabia? Teluk sama dengan tepi pantai ke? Teluk kira tempat tepi pantai tu selalunya teluk lah. Oh, okey. Dengan tu cikgu. Okay, boleh. Cikgu cadangkan section, kita ada section A, section B berapa masa? Okay, section A, section B berapa masa? Dia macam ni. Kalau cadangan cikgu, kalau korang, cikgu tak tahu tau, setiap orang berbeza tau. Dia macam ni. Bila korang, dia pertama, kalau jawab fizik ni, pertama korang memang kena ada konsep nombor 1. Nombor 2, teknik menjawab kan. So teknik menjawab ni, kalau ikut kepada individu. Kalau korang biasa jawab memang penuh. Memang setakat ni exam daripada form 4 sampai form 5 tak pernah ada soalan tinggal. Ada tak? Ke ada soalan juga yang tinggal? So kalau kata kadang-kadang ada soalan tinggal, nasihat cikgu, jawab dulu 5, 6, 7, 8. Okay, 5, 6, 7, 8. Jawab dulu. Bahagian A tu ada 8 soalan, 5, 6, 7, 8 jawab dulu. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jawab dulu 4 yang hujung. Sebab dia, korang gunakan masa yang awal-awal tu, jawab markah banyak. 8 markah, 8 markah, 10 markah, 12 markah. Sebab dekat sini, ni korang kena fikir nanti. Fikir nombor 7 tu fikir untuk modify. Nombor 8 tu fikir untuk choose, pilih. Buat pilihan, mana yang sesuai. Ada 4 pilihan, pilih. Okay, ambil masa dekat situ. Sebab yang itu, nanti kita akan tengok yang ni daripada 7 markah, kalau pilih betul 7 markah percuma dari 12. Dari 12 markah 7 markah percuma kalau pilih betul. So nak pilih ni korang kena ada ketenangan. Kalau korang jawab atas dulu, masalah dia bila dah sampai bawah, dah sampai ni 6, 7, 8 ni dah gabra. Gabra sebab korang tak buat lagi B. So korang sibukkan masa. So kadang-kadang bukan sebab korang tak cukup, bukan korang tak ada knowledge tu. Korang salah tu sebab berlawan dengan masa. So make sure ambil markah banyak dulu, baru ambil markah sikit. Sebab yang atas ni markah sikit. 4 markah, 5 markah, 6 markah, 7 markah. So ambil yang ni dulu, markah banyak dulu. Okay. So cikgu punya expected, kalau korang jawab bahagian B, make sure setengah jam. Bahagian C pun make sure setengah jam. So half an hour, B and C. So baki 1.5 untuk bahagian A. 1 jam setengah bahagian A. Tapi depend lah, pengurusan masa tu depend kepada korang punya kemahiran. And nombor 2, kalau rasa confused, skip. Contoh macam kita jawab ni kan. Katalah korang tak tahu, apa benda lah. Apa benda ni nak cakap ni, resort ni, aduh aku tak tahulah. Headlamp pun aku tak ingat, bay pun tak tahu mana bentuk, kata terlupa macam tadi kan, terlupa. So tinggal lalu. Korang kena ingat, korang nak skor banyak markah, korang bukan nak skor 100. Korang nak skor banyak markah. So kalau tertinggal 2 markah, it's okay. Sebab nombor 7 ada lagi soalan, nombor 8 ada lagi soalan. Okay, 2 markah tu boleh cover balik. Jangan ambil masa lama dekat benda yang macam korang nak fikir-fikir. Okay, sebab kita punya otak ada memory tau. Kalau kita tak pernah jumpa ataupun tak pernah tahu, korang akan fikir untuk goreng tu tak? So bila nak goreng pun ambil masa juga. So skip dulu. Pergi jawab soalan-soalan yang confirm dapat markah. So tu yang penting.
Okay, so yang kat sini sekali lagi refraction. Okay, so refraction antara topik penting lah. Sebab cikgu cakap tadi tahun ni, tahun 2000 Februari cikgu expect 2 topik lah. 2 topik which is refraction atau diffraction. 2. Refraction atau diffraction. Sebab berat dia 2 topik ni. Sebab tahun lepas dah keluar sound wave, dah keluar. Tahun lepas dah keluar interference. So 2 konsep yang besar kat sini ni dia. Okay, reflection cikgu. Reflection kau jangan hirau. Sebab apa? Reflection paper 2, kalau kau tengok kat sini pun, ni cikgu tunjuk ni pasir tau. Okay, dekat senarai ni pun, kau boleh tengok sendiri, reflection 1.2 tak keluar pun, tak ada pun paper 2. Sebab dia tak tahu nak tanya apa. Dia punya fenomena tu, okay, apa jadi pada V, F lambda, tak ubah. Apa yang ubah? Arah, sudut sama. Okay. Maknanya, benda tu tak boleh memerangkap korang. Faham tak? Benda tu tak boleh memerangkap korang. Macam refraction ni boleh tak perangkap? Boleh. Kalau korang tak ingat deep to shallow, towards normal ke away from normal. Benda-benda yang boleh buat korang confuse. Benda tu yang suka masuk. Okay. Maknanya, nak tak nak korang ingat, deep to shallow, towards ke away? Deep to shallow, apa jadi pada frekuensi? Wavelength. Frekuensi tak ubah. Kawasan shallow, dia punya laju perlahan. Kawasan shallow, wavelength dia pendek. Okay, kawasan dalam, wavelength dia panjang. Dia gerak lagi laju. Tapi frekuensi tak ubah. Tu benda-benda yang boleh korang confuse. Tertukar je, salah terus. Itu style SPM. Benda yang korang boleh keep tertukar, dia lagi suka masuk. Okay. Dia bukan nak bagi korang salah. Dia nak uji korang faham tak konsep tu. Korang faham tak konsep tu. Walaupun kebanyakannya tak faham pun, hanya hafal. Which is cikgu harap korang faham, bukan hafal. Right, so kat sini sekali lagi, yang ini nombor 2. So nombor 2 markah dia 5. Ini korang hanya perlu buat normal line. Kat situ dah ada deep and shallow. Cuma normal line dia tak ada. Okay, so kena buat normal line lah. Kalau korang ada pembaris, macam cikgu ni pembaris cikgu ada sudut. So kalau sini 41, baki dia mestilah 49. Tapi kalau korang tak ada, korang mana ada pembaris ada sudut macam ni? Kan? Kalau macam ni boleh lah. Korang ambil pembaris, bahagian hujung sekali, bucu hujung pembaris tu letak kat sini. Letak atas ni. Letak atas tu. Bucu pembaris tu, yang hujung. Okay, dah letak yang hujung, tanda garis. Garis. Lepas tu baru ambil pembaris tu, tarikkan ke bawah, tarik bawah pula. Okay, dapat tak? Tu cara dia. Tu cara dia. Ambil hujung bucu pembaris, letak dekat line ni, supaya korang mesti dapat 90 degree. Tu wajib. So kena letak 90 degree. So cikgu kat sini, cikgu dah ada sudut. So, cikgu pakai sudut ni, 90 degree. Garis dia. Okay. Kalau cikgu garis penuh macam ni, betul ke salah? Soalan ni. Betul ke salah kalau cikgu garis penuh warna merah? Salah. Kenapa salah? Dia kena Sebab line. normal line. Normal line kena dotted line. Kena garis putus-putus. So ni kena buat putus-putus. Okay. Lepas tu, apa yang dia tak lukis kat sini? Wave. Yang dia lukis garis-garis tu wave front. Wave macam mana? Wave adalah 90 darjah dengan wave front. Ni ni wave dia. Okay. So bila dia pergi shallow, sama juga 90 degree macam tu. Okay, ni wave. Ya Allah. Ni wave. Astaghfirullahaladzim. Ni wave dia. Okay. Soalan dia, cikgu nak buat anak panah ke mana? Okay. Anak panah ke mana, kau kena baca soalan. Sebab soalan dia kata, diagram show image of plain water wave propagate from deep to shallow. So deep to shallow, anak panah kena betul. So anak panah dia mesti dari deep pergi shallow. Dia boleh je buat sebaliknya. So sebaliknya tukar anak panah. Anak panah dari shallow pergi deep. Okay, anak panah shallow to deep. Yang ni deep to shallow. Okay, so bila nampak deep to shallow, dia akan tanya fenomena. So fenomena ada 4 sahaja. Fenomena of wave. So kalau ada reflector, ada perkataan reflector,
fenomena dia reflection, pantulan. Okay, kalau bahasa Melayu perkataan tu obvious lah, pemantul. Pemantul, pantulan lah. Okay. Kalau refraction macam ni, deep to shallow. Okay. Kalau diffraction, pembelauan, ada perkataan celah. Okay. Kalau bahasa Inggeris ni ada perkataan gap ataupun ada perkataan obstacle. Tu fenomena ketiga, diffraction. Kalau interference pula bila dia ada perkataan coherent source, two speaker, okay, apa lagi perkataan dia? Double slit. Tu benda-benda yang orang kata apa? Hint untuk tahu fenomena. Okay, so yang ni fenomena dia refraction. Sebab kalau korang baca buku teks, which is buku yang korang tak pernah baca, okay, pembiasan, dalam buku teks, dah kena pulang ke? Korang dah pulang ke buku teks? Belum. Okay, so kalau korang ada buku teks, buka buku teks, dekat bahagian tepi dia ada objektif. Dia ada tulis objektif, learning outcome. Tengok kat buku teks. Buku kat maktab. Buku kat maktab, okey. Buku dah hilang. Buku dah, oh ya Allah. Buku dah hilang. Okey, siapa nak nanti cikgu sendkan e-book. BM ada, BI ada. Tapi korang kena message cikgu personal lah kalau siapa yang nak. Okay, korang tengok dekat learning outcome dia ada bagi tahu tau apa yang korang kena tahu. So, salah satu tips waktu cikgu study dulu, baca learning outcome dia, cuba jawab learning outcome dia. Contohnya learning outcome dia tanya learning outcome dia, student can differentiate between each phenomena. Okay, lepas tu student understand what happened to the speed, frequency and wavelength of wave. So dia ada ayat-ayat macam tu tau. So kalau korang baca kat buku teks tu, boleh jawab apa yang learning outcome yang dia minta, boleh jawab, ready untuk SPM. Selagi korang tak boleh jawab apa yang dia minta learning outcome tu, belum ready. Tu je cakap. Kalau korang boleh jawab learning outcome dia, korang dah ready. Kalau korang tak boleh nak jawab even verbally lah, tak payah tulis, verbally. Maksudnya bila baca tu, oh ni ini maksudnya ini jadi macam ni, ini jadi macam ni. Korang boleh jawab berbeli atau jawab dalam hati pun cukup lah. Kan? Nawaitu ke, niat pakai niat je. Jawab dalam pakai niat pun tak apa. Janji korang tahu apa jadi. Okay, tu maknanya korang prepare. Kalau tak boleh jawab, maknanya belum prepare. Cikgu. Yep. Kalau apply dekat AdMed boleh? Tak boleh. Terus terang je. AdMed tak boleh. AdMed lain sikit lah. Dia yang boleh benda yang ada konsep. Contohnya korang nak apply dekat physics, korang nak apply dekat chemistry, korang nak apply dekat biology, boleh. Kalau korang nak apply AdMed tu. Right. So contohnya macam ni, what happened to the speed shallow region? So korang beritahu lah slower. Perlahan. Ni konsep yang dia nak. Kalau korang baca dekat learning outcome, itulah yang dia nak tahu. Apa jadi kepada laju di kawasan cetek, apa jadi laju di kawasan dalam, itu ada dekat learning outcome. Korang boleh tengok kat buku teks. Okay, yang korang tinggal yang tak pernah buka daripada dulu tu. So in diagram tu, draw the line. So kita lukis normal line, kita dah tulis, dah lukis. Lepas tu dia suruh lukis satu garisan menunjukkan arah rambatan dari kawasan dalam, kawasan cetek. So 3 markah ni dekat mana? 3 markah ni dekat yang kita cerita ni, this one. Okay, garis warna merah tu 1 markah, garis warna biru di belah kiri 1 markah, garis warna biru belah kanan 1 markah. Itu soalan SPM. And korang boleh nampak kat sini, habislah soalan refraction because the next one is interference. Okay. So antara perkara menarik yang kita akan bincang hari Khamis adalah, kalau kita tengok dekat sini, list ni, diffraction. Diffraction dia tak masuk bahagian A. Korang tengok kat situ cikgu tanda, diffraction of water, and then satu lagi diffraction of sound. Diffraction tu pembelauan pembelauan air, pembelauan bunyi. Korang tengok kat situ. Pembelauan air, pembelauan bunyi, dia masuk kat mana? Dia masuk dekat 2005 nombor 10. Nombor 10 ni essay. Essay bahagian B. 2012 dia masuk 2012 pula. 2008 dia masuk nombor 12. Nombor 12 ni essay bahagian C. 2007 dia masuk juga dekat essay bahagian C. Dia tak pernah masuk bahagian A. Macam yang korang jumpa dalam trial. So trial korang banyak jumpa dekat bahagian A.
Cikgu tengok baru ni ada student bagi soalan Penang. Dia tanya kat cikgu soalan Penang. Ada soalan diffraction. Dia bagi gambar kayu. Kayu tu pergi kat kawasan mana tak. Dia ada gambar dia lah. So tu diffraction. Masuk kat bahagian A. So trial yes. Tapi SPM tak pernah lagi. Cikgu nak tengok balik jawapan D. Jawapan D yang mana? Jawapan D yang mana dia ni? Yang pasal B tu ke? B tu ke? Dia ni B tu ke? Alamak, sorry dia ni. Cikgu baru baca. Dia ni, okay? Dia ni ke? So, explain why most resort are built in the Bay Area. The Bay Area is calmer, kawasan tu tenang dan tenaga di kawasan Bay adalah rendah. Amplitude ataupun tenaga. Amplitude berkaitan dengan tenaga tau. Tenaga gelombang air di kawasan teluk lebih tenang. Lebih rendah sebab tu dia lebih tenang. Okay. Dapat dia ni? Cikgu. Ya. Kan hari tu untuk pre-trial saya keluar pasal tembok. Tembok dekat. Keluar pasal tembok. Okay. Tembok dekat. Okay. So tembok ni dekat Highland ke? Tembok dia dekat kawasan dalam lah. Dia bukan headlamp, tak susah headlamp. Tapi kawasan dalam lah. Contoh macam kadang-kadang kalau korang pergi ada juga tempat yang korang tengok. Tempat tu dia macam contoh Penang kan. Kalau korang pergi Penang, ada kawasan orang jalan-jalan tapi tak boleh mandi kawasan tu. Still kawasan dalam lah. So dekat situ dia akan letak tembok. And selain headland dengan B, apa area lain? Beach. Area lain adalah area yang untuk kapal boleh lalu, kapal-kapal berlabuh. Kawasan tu kena yang tak, macam area lain yang macam akan keluar untuk SPM. Area lain, untuk application. Setakat ni memang headlamp B. Lepas tu headlamp B. Kalau dia nak partner up pun dia partner up dengan dengan soalan diffraction. Apa tu, pembelawan yang ni, soalan pelabuhan. Yang tu dia boleh port, yes. Yang tu dia boleh partner up lah. So dia tak tembok tinggi, tembok tu untuk reflection, pantulan kan. So pantulan supaya kurang tenaga masuk, tu benda-benda yang dia boleh tanya sekali. Tapi untuk reflection sahaja tak ada. Okay. Reflection sahaja. Yep. Nak minta tolong cikgu buka soalan yang 3C tadi. 3C SPM 2017 question 6. 3C kejap Kat atas kan? Ya. 3C 2017 3C. Ni. Okey. Cikgu, kalau 3C2 yang soalan yang kalau macam cikgu, saya fikir macam cikgu lah yang pasal no change tadi. Tapi saya tak tahu apa dia punya reason tu. Kalau kata, okay. Alright, kalau balik pada soalan ni, kan cikgu kata kalau ikutkan ayat dia ni tak betul. Sebab kalau berlaku refraction mesti water bergerak, kan? Bergerak. Yes. Kami kalau ikut soalan dia betul-betul, sepatutnya kalau soalan dia betul-betul, sepatutnya jawapan dia no change. Sebab dia hanya tukar basin tu. Okay. So kalau dia kata kenapa, give one reason, kenapa kita kata no change? Because the water doesn't travel through different depth. Kerana air tu tak bergerak dalam kedalaman yang berbeza. Wavelength dia hanya berubah bila dia bergerak kedalaman berbeza. Kalau kedalaman dia sama, wavelength memang tak akan ubah. Kalau kawasan tu dalam, dia tak jawapan untuk tahun ni apa? Jawapan untuk tahun ni, maksudnya jawapan untuk tahun ni. Okey. Jawapan untuk tahun ni yang cikgu tulis ni. Shorter. Shorter. So apa jadi dekat nasib orang yang jawab no change? Itulah, dia macam ni tau. Bila ada perdebatan sesuatu ni, dia macam ni. Kalau korang nak faham satu. Bila dia buat soalan kan, okay, dia akan ada skema. So skema tu dia akan bagi cikgu tanda, betul tak? So pertama semua cikgu akan tanda ikut skema dulu. Lepas tu diorang akan ada meeting. So meeting tu akan argue lah. Maksudnya bila diorang ni, okey lah tak apalah tahun ni mungkin sebab soalan ni yang keliru kan, ramai jawab no change, ada reason dia. So dia akan terima. Maknanya dua-dua dia terima lah.
Bergantung pada reason. Contoh dia kata no change because water doesn't travel. Macam cakap dia kan, kenapa? Because water doesn't travel through different depth. Jawapan tu betul. So dia terima. Faham tak? Faham. So kadang-kadang dia sendiri akan tahu soalan tu, okay, bila dia buat soalan, dia rasa soalan tu dah betul. Soalan, bila dia buat soalan, dia akan check banyak kali tau. Bukannya terus, okay, ni soalan. Tak, dia check dulu. Tapi bila dah check pun, walaupun dah check, bila korang jawab, baru dia, lah, budak terconfuse sebab ni lah. Faham tak? Jadi, bila dia terima reason tu, dia akan terimalah jawapan yang budak bagi. So, kalau kata jawab tahun tu, jawab no change pun betul lah. Tu argument dia 2017. Okay. So, no worries. Korang jangan risau sangat sebab benda tu. Yang penting, korang jawab ikut kepada konsep yang korang faham. Tapi kena konsep yang faham betul lah. Kefahaman yang betul. And benda tu selalu 2 markah. So 2 markah je. Yang lain adalah sama konsep yang korang belajar. Dia tak ada kebat. Yang lain ni tak ada kebat. Kalau tanya cikgu, deep to shallow tu kebat ke? Tak. Deep to shallow towards normal tu bukan kebat. Itu memang fenomena semula jadi memang macam tu. So korang memang kena tahu. Deep to shallow towards normal. Bergerak normal. Kalau shallow to deep, terbalik. Away from normal. Menjauhi normal. Itu fact. Okay? Fakta dia. So korang kena ingat yang fakta dia. So bukan semua kebat, jangan risau. Right? Okay. Lagi? So setakat ni korang tahulah kat mana kebat tu akan duduk. Kalau nombor 6, 2 markah. Kalau yang lain dekat bahagian B 4 markah. Bahagian C pun tak soal cikgu 4 markah. Itu memang soalan-soalan wajib kebat. Maknanya kalau dalam pengiraan dia lebih kurang 12 yang wajib. Kalau campur-campur pun dalam 20 lah, almost 20 lah. Okay, almost 20 benda yang bukan konsep. Yang kena fikir, ini dengan ni apa jadi, relate dia. 16 markah kira-kira, 20 markah benda yang kena fikir, 16 markah kira-kira maksimum bahagian paper tu 100 markah, maksimum yang kira-kira hanya 16 per 100. Kalau korang tak jawab kira-kira langsung pun masih boleh dapat 84 per 100. Itu kalau tak jawab langsung lah kira-kira. Which is macam impossible lah pula kan. Takkan korang nak tinggal semua yang kira-kira. 16 per 100 adalah soalan kira-kira. So yang wajib tanya kebat tadi lebih kurang dalam 20. So bahasa mudahnya lebih kurang 36 markah adalah campuran soalan kira-kira dengan kebat tu. Yang lain soalan konsep. Which is konsep tu memang fact. Fact tak boleh tukar. Right? Fact tak boleh tukar. So kalau korang tersalah pun mungkin terconfuse dengan gambar, terconfuse dengan ayat. Tapi fact tak boleh tukar. Satu fakta tak boleh tukar. Contohnya air dekat kawasan tepi pantai lagi tenang, tak boleh tukar. Itu fakta. Alright. Okay. Ada sebarang soalan akhir? Sebelum kita bincang lagi topik ni hari Khamis. Anyone? Ada soalan akhir nak tanya? Ezra, Hana, siapa gini? Adam? Tak ada. Tak ada Okay. Tak ada? Okay, tak ada. Betul. Hebat semua. Alright. Dia ada. Okay, Adam tak ada. Lama tak jumpa korang kan? Adam. Alright. So, sekarang PKP apa? PKPB PKPB boleh buat kelas ke? Boleh buat kelas Selangor PKPB. Selangor. Mungkin yang kat Penang tu dia PKPD. Oh, PKPD. Kalau yang PKPB ni setahu saya dia kata boleh balik kampung lah. So maksudnya boleh jalan sini jalan sana lah kan. Soalan dia boleh buat kelas tak? Itu Tahu jawab soalan. Aku cuba bagi tahu idea, sabarlah. Okay. Senario dia Fan. Okay, senario dia boleh jalan-jalan. Tapi dia kan boleh balik kampung, so boleh jalan-jalan. So rasanya lah kan boleh lah buat kelas. Boleh buat kelas tapi perhimpunan tak dibenarkan. Buat kelas dekat kampung. Okay. Nice one. Buat kelas kat kampung kan. Gimana tu balik kampung? Rupanya buat kelas. Okay, bagus tak? Okay. So, hopefully korang semua, kes masih 1000 lah hari ni kan? Berapa kes hari ni? Cikgu tak sempat tengok TV petang tadi. Duk uruskan korang punya pendaftaran malam ni. Cikgu rasa 1000 lebih tak? 1012. 1012. Masih 1000.
So nasihat cikgu macam korang pun tahu dulu kita start PKP, waktu kita start PKP kes berapa? Waktu kita start PKP tu kes dalam 100 kot baru kita start PKP. So sekarang ni kita tak PKP sangat. Tapi waktu tu kes sekarang ni 1000. So kena masing-masing jaga kesihatan. Sebab korang nak exam, okay. So kena faham kalau kata ter-COVID 14 hari tak boleh ambil exam dah jawab ni. Okay, kena exam dekat hospital. Kalau SPM korang boleh exam kat hospital macam contohnya kalau kata sebelum-sebelum ni ada yang apa accident ke apa ke boleh exam kat hospital. Demam ke denggi so boleh exam kat hospital. Tapi exam kat hospital tak feel lah. Seorang-seorang kau dah lah seorang pemeriksa kat depan kau. Tapi kertas tu dah kena COVID dah cikgu. Kalau betul juga. Tapi benda tu lambat. Tak tahulah kan. Tahu kalau ada orang COVID kena jawab dekat hospital. Mungkin pemeriksa tu terpaksa pakai PPE. Dia kena pakai tutup semua tu nak menjaga kau menjawab exam. Kan. Maybe tak tahu. Tapi hopefully kita semua tak adalah selamat korang semua insya-Allah. Okay, kurangkan keluar lah kalau boleh. Kalau boleh lah. Kalau perlu je keluar. Alright. Itu je untuk sesi yang malam ni. Kita jumpa lagi hari Khamis. Bincang topik ni juga. Tapi macam cikgu terangkan tadi, kita akan cuba bincang berdasarkan target lah. Okay, berdasarkan topik target dulu. Lepas tu yang ada masa lagi, kita akan bincang yang lain. Ada masa lagi kita bincang lagi. Kalau kata ada masa kita bincang interference, kita bincang lagi interference. Okay, kita akan bincang juga. So paper 1 wajib keluar. Paper 2 je yang dia dah keluar tahun lepas. Possibility dia keluar tahun ni, tahun korang Februari tu nampak rendah sikit. Okay, tapi kalau korang ada soalan interference nak tanya, please boleh message cikgu, tanya cikgu, no worries. So insyaAllah cikgu akan jawab. Okay, so itu sahaja untuk malam ni. Selamat berehat. Esok tak ada kelas kita jumpa hari Khamis. Okay, Khamis. So kita buat macam bulan November juga, hanya ada 3 kelas sahaja seminggu. So korang boleh rehat-rehat sikit. Right, bye-bye semua. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama Nabiha. Sama-sama Dina. Terima kasih cikgu. Ya. Ya, cikgu.